Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam dadah terkawal 2025 buat seluruh keluarga Malaysia. Anda bersama saya Ifah Razi dan ini berita ADK edisi ini. Antara tajuk utama edisi ini: ADK sertai operasi bersepadu dan kempen keselamatan jalan raya. 20 pelajar UPM adakan kunjungan muhibah ke AADK. 3 elemen asas perlu ada pada pegawai AADK. Ada kalanya dalam mendidik anak-anak, ibu bapa secara tidak sengaja berkelakuan pilih kasih dalam memberi kasih sayang atau perhatian. Zahirkan kasih sayang terhadap anak-anak. Jika perlu ditegur, tegurlah dengan kasih sayang. Operasi bersepadu dan kempen keselamatan jalan raya di bawah Kementerian Pengangkutan yang turut disertai Agensi Irtidadah Kebangsaan AADK bagi mendidik pengguna jalan raya untuk mematuhi undang-undang dalam menjamin keselamatan pengguna lain. Perkara tersebut adalah usaha berterusan kerajaan dalam mengurangkan kadar kemalangan dan kematian di jalan raya serta mengawal selia pergerakan kenderaan bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas khususnya pada musim perayaan. Pada tahun ini, 4 program utama digariskan menerusi operasi itu, antaranya program pendidikan dan advokasi, penguatkuasaan, pencegahan dan pemantauan serta penilaian. Menteri Pengangkutan Yang Berbahagia Tuan Loke Silva berkata, program-program berkenaan adalah satu usaha berterusan kerajaan dalam mengurangkan kadar kemalangan dan kematian di jalan raya serta mengawal selia pergerakan kenderaan bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas khususnya pada musim perayaan. Terdahulu, Yang Berbahagia Tuan Loke Siu dan Yang Berbahagia Datuk Seri Alexander Nantalinggi menyempurnakan pelepasan kenderaan yang terlibat dalam penguatkuasaan keselamatan jalan raya termasuk AADK. Usaha Agensi Irtidadah Kebangsaan AADK memberikan pendedahan pendidikan pencegahan dadah di peringkat sekolah dan institusi pengajian tinggi IPT giat dijalankan bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dalam kalangan pelajar IPT. Seramai 20 pelajar spesialis program in Alcohol and Drugs Addiction (SPADA) yang juga warga pendidik dari program Master Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling Universiti Putra Malaysia UPM hari ini mengadakan lawatan muhibah ke Ibu Pejabat AADK di Kajang, Selangor. Lawatan itu juga diadakan bagi mengeratkan hubungan antara kedua-dua pihak selain bertukar-tukar pandangan khususnya dalam bidang psikologi untuk mencegah dan merawat pulih penagih dadah. Selain mendengar taklimat, peserta juga mengadakan lawatan di sekitar fasiliti AADK seperti bas pameran bergerak AADK, bas perkhidmatan rawat pulih bergerak MRT AADK dan pusat gerakan hotline AADK PGH. Terdahulu, taklimat operasi agensi disampaikan oleh Ketua Penolong Pengarah Cawangan Pendidikan Pencegahan AADK, Mahazir Alias. Turut hadir Pengarah Bahaya Pencegahan AADK, Zainuddin Abdullah, Ketua Jabatan Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti, Dr. Muhammad Ashraf Cik Mat dan Pensyarah Kanan Fakulti Pengajian Pendidikan UPM, Dr. Engku Mariah Engku Kamarudin. Seramai 38 pegawai baharu Agensi Irtidadah Kebangsaan AADK berjaya menamatkan latihan bagi lantikan baharu penolong pegawai Irtidadah Grade S29 yang diadakan sejak 2 Januari 2023 lalu. Ketua Pengarah AADK, Tuan Suterno Ahmad Belon berkata, latihan ini sebagai bentuk persediaan bagi pegawai baharu AADK untuk sentiasa bersedia menghadapi pelbagai cabaran apabila berhadapan dengan situasi getir. Latihan itu diadakan bagi memastikan kesemua pegawai antidadah lantikan baharu menguasai 3 elemen asas yang menjadi kekuatan dan penyampaian perkhidmatan AADK. 3 elemen itu ialah kekuatan akal, rohani dan jasmani yang perlu ada dalam diri pegawai serta memudayakannya ketika melaksanakan tugas di tempat bertugas masing-masing. Jelas Tuan Suterno Ahmad Belon ketika merasmikan majlis apresiasi dan tamat latihan khusus asas penempatan penolong pegawai antidadah S29 pada Jumaat lalu. Baik, kita teruskan dengan segmen personaliti AADK. Pada minggu ini, segmen personaliti merupakan seorang pegawai yang berdedikasi. Siapakah beliau? Jom sama-sama kita saksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan, salam Johor Iltizam Hapus Ancaman Dadah. Nama saya Nur Hafizah binti Mak Desa atau umum dikenali sebagai Fiza, Cik Fiza atau Puan Fiza. Sekarang saya bertugas sebagai penolong pengarah pencegahan di AADK Negeri Johor. Saya mula berkhidmat dalam perkhidmatan awam pada Januari 2020. So sekarang dah hampir 3 tahun dan AADK Negeri Johor ini merupakan penempatan pertama saya lah. So sepanjang 3 tahun ni saya punya tugasan lebih berfokus kepada pencegahan dan kesedaran awam. So kita bekerja bersama komuniti, tempat kerja bebas dadah, institusi pendidikan dan juga keluarga. So di sini kita lebih berfokus kepada mencegah, menangguh dan menghentikan individu daripada terlibat dengan masalah penyalahgunaan dadah. Selain saya bertugas di cawangan pencegahan dan kesedaran awam negeri Johor, saya juga merupakan penyelaras media dan ICT negeri Johor, di mana tugasan sebagai penyelaras media dan ICT ini membantu saya dalam menguruskan kempen-kempen kesedaran awam dan juga media sosial AADK negeri Johor. Saya juga merupakan pegawai ASEC di samping membantu pengurusan dan pentadbiran di AADK Negeri Johor. Bekerja berkhusus, melaksanakan assignment dan sebagainya memerlukan kita untuk bijak menguruskan masa. So, bagaimana cara saya menguruskan masa? Yang pertamanya adalah dengan menyenaraikan tugasan-tugasan yang saya ada. So, melalui senarai yang saya ada, tugasan yang lebih utama perlu diutamakan atau dilaksanakan terlebih dahulu, disusuli dengan tugasan-tugasan yang kurang penting. Kemudian yang keduanya adalah dengan tidak menangguhkan masa, menangguhkan kerja. So kerja-kerja yang saya terima perlu terus dilaksanakan, dilakukan, disiapkan supaya kerja-kerja itu tidak bertimbun dengan banyak dan fokus kita larilah. Kemudian yang ketiganya adalah dengan merancang tugasan yang perlu kita laksanakan. So melalui perancangan ni tugasan kita pun lebih teratur dan fokus kita pun tidak lari dan kemudian barulah kita dapat laksanakan semua kerja dengan lebih teliti dan dalam tempoh yang kita harapkanlah. Cabaran yang saya hadapi sepanjang menjalani kursus secara maya ini adalah yang pertamanya nak menormalisasikan norma baharu kursus secara dalam talian. So bila menyebut kursus secara maya dalam talian ni, of course yang paling utama adalah talian itu sendiri dan masalah-masalah teknikal yang lain lah. So kita perlu menghadapi perkara tersebut dan yang keduanya adalah fokus. Saya tidak dapat fokus secara 100% dalam kursus kerana kursus dilaksanakan di pejabat dan kita mestilah kena jaga dengan kerja di samping kita berkursus. Pengalaman pahit dan manis sepanjang kursus pada saya adalah semasa pelaksanaan assignment. Waktu tempoh pelaksanaan assignment tu kita di negeri Johor memang sibuk dengan program dan tugasan hakiki. So saya ingat lagi malam waktu crucial saya menyiapkan assignment tu adalah malam sebelum saya ke Pulau Tinggi. Ada satu program di Pulau Tinggi. So pada malam tu memang tak tidur malam, selesaikan assignment dan alhamdulillah dapat selesaikan juga sebelum ke Pulau Tinggi. Saya terpaksa merancang terlebih dahulu untuk melaksanakan assignment tu, menyiapkan assignment. Memandangkan di Pulau Tinggi tu memang tak ada talian internet dan susah untuk kita menaik lah. Nak bawa device, nak bawa peranti ke pulau memang agak susah lah. Untuk penambahbaikan silibus bagi program persijilan AADK ini, pada pandangan saya mungkin kita boleh tambah baik dari segi kemahiran delivery method.
kita seperti yang kita sedia maklum, khusus kita ni lebih kepada teori. Dan mungkin dalam kalangan kita mungkin ada kesukaran lah untuk mempraktikkan teori ni dalam tugasan hakiki. Jadi sekiranya kita ada kemahiran delivery method ni atau kaedah untuk menyampaikan teori ni, dan dari situ kita dapat mengintegrasikanlah teori ni dalam bentuk praktikal, insya-Allah. Pada masa lapang biasanya saya akan memaksimalkan masa yang ada tu untuk berehat. Dalam masa yang sama juga saya suka membaca. So, saya cubalah mencari bahan-bahan bacaan secara online dalam talian ataupun buku lah. Dan selain itu saya juga suka alam semesta. So, saya suka hiking, tapi bukan hiking gunung lah, hiking bukit-bukit je, dan juga pantai. Saya suka pantai, sungai, tempat-tempat yang tenang. Itu je lah biasanya pada masa lapang. Program persijilan AADK ni adalah merupakan satu program yang baik lah untuk menambah baik nilai tambah dalam diri kita sebagai penjawat awam. So jangan takut, jangan gusar untuk menghadiri kursus. Sebab kursus ni adalah satu platform kita untuk meningkatkan kompetensi kita dalam tugasan kita. Melalui kursus ni juga kita dapat menambah baik attitude, skill dan knowledge kita supaya tugasan yang kita laksanakan dapat diterima dan menghasilkan impak yang tinggilah kepada masyarakat. Kita juga perlu yakin untuk menghadapi perkara baru, mempelajari perkara baru, kerana ilmu yang kita peroleh ni memang sangat berguna untuk tugasan harian kita. So kita juga perlu menanamkan satu azam dalam diri kita untuk menambah baik nilai diri kita. So tak perlu gusar lulus atau gagal dalam program persijilan AADK ini, kerana ilmu itu lebih berharga daripada lulus atau gagal itu. Segmen Positif AADK menutup tirai berita AADK kali ini. Sebelum berpisah, ini adalah peringatan kepada kita semua. Setiap seorang penagih yang dirawat, ada 8 orang lagi yang berada dalam komuniti tanpa rawatan. Jika anda tahu, lapor kepada AADK untuk dapatkan rawatan dan pemulihan. Terus ikuti AADK TV dengan subscribe dan like di saluran YouTube AADK TV. Salam hormat, Assalamualaikum dan jumpa lagi. Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK merupakan sebuah agensi kerajaan di bawah Kementerian Dalam Negeri yang diberi mandat dan peranan utama dalam menguruskan hal-hal berkaitan penyalahgunaan dadah dari aspek rawatan dan pemulihan penagih dadah, pencegahan, penguatkuasaan dan pengawasan di Malaysia. AADK komited dalam memastikan sistem penyampaian agensi melalui visi dan misi. Masyarakat Malaysia bebas dari dadah. Agensi utama memerangi dadah digandingkan dengan objektif mencegah seseorang dari terlibat dengan dadah, merawat dan memulih penagih dadah, mencegah penagihan semula dan membantras bekalan, pengedaran dan penyalahgunaan dadah. AADK berpaksikan dasar dadah negara yang merupakan kerangka kerja komprehensif dalam usaha mencegah, merawat dan memulihkan, penguatkuasaan undang-undang, pengurangan kemudaratan dan kerjasama antarabangsa.